Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini macam saya janjikan, saya nak ceritakan tentang satu mitos daripada Jepun dan mitos ni dikenali juga dengan mitos Ubateyama atau Gunung Pembuangan Nenek. So dalam video Aokigahara hari tu saya ada cerita kat korang yang mungkin mitos ni ada kena-mengena ataupun ada bersangkut paut dengan apa yang jadi dekat hutan Aokigahara tu. Yang mana hutan tu boleh jadi satu tempat untuk bunuh diri kan. Okey, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, Ubateyama ataupun dikenali sebagai Gunung Pembuangan Nenek. Sebenarnya ini adalah cerita legenda ataupun mitos rakyat Jepun. Dan kesahihan benda ni pun tak ada siapa pun yang tahu betul-betul jadi ataupun tak. Cuma benda ni, mitos ni diceritakan daripada turun-temurun lagi. So macam dekat tempat kita jugalah, kalau orang yang bukan pengkaji memang akan rasa benda tu hanya mitos, hanya macam buah mulut orang je. Tapi bagi pendapat orang yang mengkajinya pula, memang benda tu pernah muncul dekat situ, pernah wujud satu ketika dulu. Jadi kata zaman sekarang ni terpulang pada individu tu, terpulang pada masing-masing untuk percaya ataupun tak. So, samalah juga dengan orang dekat sana. Ada yang percaya tradisi ni memang betul-betul wujud dan ada juga orang yang percaya benda ni tak pernah berlaku dan hanya sekadar mitos je, sekadar cerita je. So dalam hal ni pun saya nak serahkan dekat korang semua, korang nilailah sendiri sama ada betul ataupun tak lepas dah dengar cerita daripada saya ni. Okey, Ubateyama tu sendiri adalah satu tradisi yang membuang orang tua atau ahli keluarga yang sakit, yang uzur ke dalam hutan. Tujuannya adalah untuk mematikan mereka dekat sana. Jadi Ubasute itu sendiri adalah bermaksud ditinggalkan. Jadi dalam kisah masyarakat Jepun zaman dulu, biasanya tradisi ini akan dilakukan dekat hutan. Dan kisah yang selalu diceritakan dalam kalangan masyarakat ni adalah kisah seorang anak lelaki yang harus buang ibunya yang dah tua ke gunung. Biasanya dengan alasan untuk kurangkan tanggungan mereka time tu. Persoalannya, macam mana boleh tercetusnya mitos ni? Macam yang kita tahulah, setiap apa je yang jadi, mesti ada asal usulnya kan? Jadi sebenarnya, ada banyak sangat mitos yang bagi tahu tentang asal usul ritual ni. Salah satunya disebabkan oleh letusan Gunung Asama yang dah berlaku pada tahun 1783. Katanya time tu, diorang punya tanaman tak menjadi. Bekalan makanan pun kurang. Jadi time tu macam diorang terdesak untuk kurangkan bilangan ahli keluarga diorang. So ada juga dalam beberapa peristiwa ni, ada sesetengah tempat tu mengalami kemarau yang berpanjangan. Katanya sampai bertahun-tahun kemaraunya. Dan kebanyakan keluarga time tu mengalami kebuluran. Jadi langkah yang sama juga diorang ambil masa tu dengan buang ahli keluarga yang dah uzur, yang dah terlalu tua. Jadi zaman-zaman dulu, orang Jepun ni selalu mengamalkan ritual Ubasute ni kalau keluarga mereka ditimpa musibah dan diorang tak mampu untuk tanggung ahli keluarga yang ramai. Biasanya diorang akan pilih seorang wanita yang paling tua yang katanya dah tak mampu untuk buat kerja dan salah seorang anak lelaki keluarga ni akan dukung ibu mereka untuk masuk ke hutan. Jadi sambil-sambil dia dukung maknya tadi, dia akan mula daki gunung sampai ke puncak. Jadi time tu macam dia carilah dekat mana spot-spot ataupun pot-pot yang dia nak tinggalkan maknya tu. Dah sampai dekat gunung tadi, dia akan tinggalkan ibu dia dekat situ dan dia akan jalan balik ke rumah. Katanya ada setengah tu yang dia akan tinggalkan dengan bekalan makanan dan ada setengahnya lagi dia akan tak tinggalkan apa-apa. So maknya yang ditinggalkan sorang-sorang tadi biasanya akan meninggal sebab kebuluran, sebab dehidrasi ataupun sebab hipotermia. Dan yang paling macam teruk sangat kalau maknya tu meninggal disebabkan oleh serangan binatang buas. Katanya bagi wanita tua yang nak ditinggalkan tu, itu adalah satu pengorbanan yang dia kena buat untuk pastikan yang ahli keluarga lain dapat terus hidup. Itulah saya time cari cerita ni, saya memang rasa macam ya Allah, down gila, serius down gila. Ya memang seorang mak memang akan sanggup untuk lakukan apa je untuk pastikan anak dia tu dapat hidup dengan aman.
Tapi katanya tradisi ni memang dah lama sangat dihapuskan. Jadi ada dua cerita yang menjelaskan kenapa tradisi ni dihapuskan. Kisah pertama bercerita tentang seorang raja yang memang benci sangat dengan orang tua. Nak cerita betapa bencinya dia dekat orang-orang yang dah tua ni, sampaikan dia buat peraturan kalau orang tu berumur 70 tahun ke atas, perempuan tua tadi wajib dibawa masuk dan ditinggalkan ke dalam hutan. Kiranya diorang macam perlu buat pengasingan terhadap orang-orang yang dah tua. Jadi orang-orang yang tak nak ikut perintah raja tadi, diorang akan dapat hukuman yang berat. So nak tak nak, diorang terpaksa juga ikut apa yang raja tu perintahkan. Tapi nak dijadikan cerita, ada seorang menteri raja ni, dia memang sayang sangat dengan maknya. Sampaikan maknya dah tua dah umur 70 lebih, tapi dia macam tak sanggup nak pergi tinggalkan maknya tu, nak biarkan maknya meninggal dalam hutan. So dia pergi gali lubang dekat rumah dia. Kiranya dia buat satu ruang rahsia supaya mak dia tu boleh tinggal dengan aman dekat situ. Sampailah ada satu hari ni, ada seorang raja negeri sebelah, kiranya tetangga sebelah lah kan. Rajanya tu datang bagi satu teka-teki. Jadi raja yang bagi teka-teki tadi, dia bagi 2 ekor kuda. Lepas tu dia cakap, raja ni hanya ada satu je peluang untuk jawab teka-teki dia. Kalau salah teka-teki ni, diorang akan serang. Kiranya berperang lah macam tu. Tapi kalau betul, diorang akan berdamai. Dia macam akan bersatu, berkawan macam tu. So, apa teka-tekinya? Teka-tekinya dia bagi 2 ekor kuda dan dia suruh teka yang mana ibu, yang mana anak macam tu. Jadi raja yang membenci orang tua tadi pun macam tergugat lah kan, negeri dia nak kena serang ni. Kalau dia salah jawab, terus kena serang. Terus dia pergi minta nasihat daripada pendeta dan juga menteri-menteri kerajaan dia. Jadi menteri yang sayangkan ibunya tadi, dia dengar je raja cakap macam itu, dia terus minta izin dengan raja tu untuk cari tahu tentang jawapan teka-teki ni. So dia cakap lah yang dia akan tanya orang yang dia kenal macam tu. Lepas tu menteri tadi pun balik ke rumah, dia pun tanya maknya, macam mana kita nak tahu 2 ekor kuda ni yang mana ibu, yang mana anak macam tu kan. Lepas tu maknya pun jawab, senang je, kau bagi je dia makan rumput. So menteri tadi pun bagi tahu raja tu yang dia dah ada jawapannya kan. So diorang pun macam berkerumun lah, pergilah ke kawasan kuda tu. Dan time tu dia bawa rumput tau. Dia bawa rumput, dia letak dekat depan 2 ekor kuda tadi. Lepas tu dia perhati yang salah seekor kuda tu dia macam undur sikit. Dia macam bagi peluang kepada seekor lagi kuda untuk makan dulu. Dah tu menteri tadi pun bagi tahu dekat raja. Dia bagi tahulah yang kuda yang undur tu adalah ibunya dan kuda yang tengah makan tu adalah si anaknya. Lepas raja ni bagi tahu jawapan dekat raja kerajaan jirannya tu, dan ternyata itu adalah jawapan yang betul. So time tu raja yang membenci orang tua ni pun macam nak tahu jugalah macam mana menteri ni boleh tahu jawapannya. Lepas tu menteri tadi bagi tahu hal sebenar. Sebenarnya dia tak buang maknya yang berumur 70 lebih. Dia ada buat satu ruang untuk bagi maknya tinggal dekat situ. Sebab katanya dia tersangat sayangkan maknya. Dan jawapan kepada teka-teki itu adalah jawapan yang maknya bagi tahu dekat dia. Lepas tu dia jelaskan dekat raja kenapa ibu kuda tu undur dan bagi anaknya makan dulu. Sebab katanya orang tua selalu akan mendahulukan anaknya dan tak akan biarkan anak dia kelaparan. Jadi dengar je jawapan daripada menteri tadi, raja ni macam tersedar tau. So time tu lah dia menghapuskan tradisi membuang orang tua. Okey, itu cerita pertama. Cerita yang kedua pula, cerita ni menceritakan seorang lelaki yang tengah buang ibu dia. So time tu dia dukunglah ibu dia dekat atas belakang. Lepas tu dia pergi daki gunung untuk cari tempat-tempat yang sesuai dan tinggalkan ibu dia dekat situ. Jadi masa dia orang dalam perjalanan tu, si ibu yang ada atas gendong tadi, dia patahkan ranting. Lalu je dekat area sini dia patahkan ranting. Lalu je dekat area situ dia patahkan ranting macam tu. Dah sampai dekat tempat yang dia nak letak maknya tadi. Lepas tu maknya cakap dengan dia, kau ikutlah jejak ranting yang aku dah patahkan ni.
supaya kau boleh cari jalan untuk balik rumah. Dan dia pesan, nanti kau nak buang ayah kau buatlah benda yang sama. Maksudnya patahkan ranting supaya dia tu, si anaknya tu tak tersesat untuk pulang. Kata-kata daripada si maknya ni memang buat anaknya tu tersentak tau. Sampaikan dia menangis-nangis dekat situ dan dia putuskan untuk ambil balik maknya dan bawa balik ke rumah. So macam walaupun maknya tahu dia akan dibuang, tapi dia tetap juga fikirkan keselamatan anaknya. Katanya sejak daripada peristiwa tu, tradisi membuang orang-orang tua ni dah hilang. So macam yang saya cakap, ada orang yang percaya dengan ritual ni dan ada juga orang yang tak percaya dengan ritual ni. Ada setengah orang tu dia cakap yang amalan-amalan ni sebenarnya hanyalah cerita daripada orang-orang tua je. Ada juga yang cakap yang ubah sutir ni sendiri ada kaitan dengan hutan bunuh diri, hutan Aokigahara tu lah. Kononnya disebabkan oleh ritual ni lah hutan Aokigahara wujud. Dalam buku Kodansa pula dia cakap yang amalan ni sebenarnya banyak diceritakan dalam cerita rakyat lama Jepun dan mungkin bukannya amalan biasa yang orang-orang dulu buat. Cuma tak boleh nak tolak kemungkinan yang mungkin sesetengah rakyat ni memang mengamalkan ritual ubah sutir tu sendiri. Persoalannya sekarang ni, adakah ritual ubah sutir ni dijalankan balik tapi dengan cara yang berbeza? Yelah macam yang kita tahu kan, angka bunuh diri dekat Jepun bukannya sikit tau. Sampaikan kerajaan diorang pun macam sorokkan angka tu supaya tak dedahkan lagi dekat rakyat dia untuk bunuh diri. Jadi ada jugalah banyak khabar angin yang mengatakan ritual ubah sutir ni sedang dihidupkan balik dekat Jepun. Tapi dalam bentuk yang berbeza lah. Sebab katanya ada beberapa kali terjadi kes pembuangan orang tua yang berjaya ditangkap. Okey, contohnya pada tahun 2018, ada seorang wanita yang bernama Ritsuko Tanaka yang berumur 46 tahun. Katanya dia dah ditangkap polis time tu sebab dia membuang orang tua dia, membuang ayahnya yang mengidap Alzheimer ataupun penyakit nyanyuk. Dia buang dekat stesen layanan jalan tol sebab katanya dia dah tak mampu untuk uruskan ayah dia. Pada tahun 2015 pula, ada seorang lelaki yang bernama Katsuo Kurokawa yang berumur 36 tahun. Dia dah buang kakak dia dekat lereng sebuah gunung di prefektur Chiba. Katanya dia buang kakaknya tu pada tahun 2011 sebab dia dah tak mampu untuk tanggung kakak dia. Katanya kakaknya tu meninggal dunia sebab lemas dekat sungai Obitsu. Kiranya tak lama lepas adik dia tu buang dia terus dijumpai lemas. So ada juga yang berpendapat mungkin ritual ni akan jadi lebih umum pada masa depan sebab beberapa faktor. Contohnya macam kemiskinan, taraf hidup yang meningkat dan macam-macam lagi lah. So apa pendapat korang? The end. Okay, sekali kita dengar rasa macam ya Allah sedihnya, macam sayunya hati ni, macam geram pun ada kan. Tapi itulah, kita tak tahu kesahihannya. Betul ke ritual ni wujud, betul ke benda ni pernah berlaku, ke sama ada itu hanyalah cerita dongeng daripada orang tua dulu je. Tapi itulah, berbalik pula kepada angin tadi. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang? Tiba kan? Salah. Tapi itulah, inilah cerita yang dikaitkan dengan hutan Aokigahara. Yang katanya sedikit sebanyak ritual ubah sutir ni yang menyebabkan wujudnya satu tempat macam hutan Aokigahara tu. So, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada kekurangan daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Dan saya harap korang suka video ni. Kalau korang suka video ni macam biasa, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.